Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Uh, Salam Maulidur Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hai, jangan bising oi. Okey. Sebelum tu kita tengok ada respon tak. Tak respon sikit, ikut line saya problem ke apa ke. Tulis hai ke, komen ke apa, komen je lah apa-apa. Okey. Ada orang tak ni? Macam orang. Suara jelas kan tu? Oh, ada. Okey. Okey. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam ada Rasul. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para sahabat. Okey. Jadi topik malam ni saya nak bawa satu cerita kecil saja. Sebab kajian ni belum lagi sempurna. Bertajuk sejarah hubungan Perancis Kedah. Okey. Jadi untuk permulaan saya seperti mana yang semua orang tahulah, saya banyak buat pasal Pang Kedah Siam dan sekarang ni saya sedang mengkaji Kota Kuala Kedah. Okey, so bila saya mengkaji sejarah Kuala Kedah sebagai pelabuhan utama bagi negara Kedah sekitar tahun 1650, jadi saya cuba korek balik, bukan setakat dia menjadi kota pelabuhan, fungsi dia juga sebagai kota perdagangan, pertahanan dan pentadbiran. Okey, jadi banyak perkara lah yang saya temui, rekod-rekod yang saya dapat macam-macam jenis, saya nampak macam-macam manuskrip yang sudah di digital, dan bahan-bahan ni semua duduk di luar negara lah. Okey, pada satu sudut perkembangan teknologi ni sudah membantu para penyelidik dan pengkaji lah untuk meluas ataupun menambah baik kajian-kajian yang sebelum ni terhenti akibat susah nak cari bahan dan sebagainya lah. Okey, so seperti mana yang kita tahu sejarah Kuala Kedah ni disebut pada tahun 1619 lah. Ini secara rasmi disebut pada tahun 1619. Waalaikumsalam Faris. Disebut secara rasmi dan dipegang lah oleh Muzium Negeri Kedah, dan beliau kata sejarah Negeri Kedah ni memang menerima bahawa tarikh 1619 itu adalah tarikh rasmi kewujudan Kuala Kedah ataupun Kuala Bahang. Dan sebenarnya cerita berkenaan dengan sejarah Kedah ni dia luas, tapi malangnya kita tengok dalam skup yang kecil. Kita tak nampak dia daripada sudut pandang yang besar. Kita tidak melihat sejarah secara saintifik, bahawa ada substance ataupun bahan-bahan asas yang boleh menentukan perkembangan sejarah pengembangan dan sebagainya lah. Okey, so dalam sepanjang saya duk buat mencari bahan, nak menulis apa semua ni, baru siap 40 muka surat. Jadi saya terbaca dalam satu buku, mana buku tu ni. Okey. Buku ni Baygon Kedah. Baygon Kedah dari satu yang diterbitkan oleh Persatuan Sejarah Malaysia Negeri Kedah. Okey, Baygon Kedah ni dia dalam bahasa Inggeris yang menceritakan tentang Kuala Kedah pada zaman Sultan Sulaiman Shah. Okey, 1620 apabila berlakunya serangan Aceh ke atas Kedah lah. Dan kalau hampa duk rajin ikut saya punya penulisan, saya ada sebut tentang the paper war ataupun perang lada hitam di alam Melayu. Ni saya suka pakai terma perang pasal saya memang mengkaji bab-bab perang tradisional ni kan. Dan bagi saya Kedah ni adalah salah satu negeri yang paling banyak perang lah. Cuma tidak dikaji, tidak di viral lah, tidak diperkenalkan pun ataupun tidak di famous kan oleh ramai lah orang kita. Tapi saya tak salahkan siapa-siapa sebab sejarah Kedah ini
orang muda tak jumpa lagi. Bukanlah kata saya ni kan, tapi setakat ni kalau duk nampak ni saya seorang lah kot. Bukanlah kata saya nak up diri apa semua tak. Tapi apa yang saya cuba buat selama hari ni ialah cuba menarik minat hampa semua, para penonton, untuk sama-sama mai kaji sejarah Kedah. Tak usah duk peduli dah pasal sejarah Melaka dan sebagainya. Lain ni kita orang utara, kita mai fokus sejarah negara kita dulu, baru kita pergi pesoh sejarah orang. Okey, dalam Bagong Kedah ini menyebut tentang satu nama, iaitu Augustin Bellew. Okey, Augustin Bellew ni seorang admiral, admiral ni laksamana lah. Okey, seorang laksamana Perancis yang ditugaskan oleh Raja Perancis untuk mai riki. Dia mai riki dulu. Perancis ni dia mai riki ke alam Melayu untuk tengok apakah produk kerajaan dan sebagainya lah. Oi. Okey. Dan syarikat Hindia Timur Perancis ni satu topik juga yang jarang orang kaji, sebab kita terlalu tengok kepada British. Ini salah satu kesilapan kita jugalah. Saya tak salah satu benda yang tidak dilihat dengan lebih luas. Sebab hampa kena baca tau, kena set dalam kepala, bila kita duduk di Selat Melaka, maknanya semua orang akan mai ke sini. Ada saya baca satu komen kok tu, dia kata kita ni macam-macam orang, memang macam tu. Sebab kita duduk di Selat Melaka dan kepentingan Selat Melaka itu menentukan dasar-dasar hubungan luar, politik dan sebagainya ke atas bukan saja negeri Kedah tetapi keseluruhan negeri Melayu. Okey, dalam catatan Bellew, dia menceritakan tentang ketakutan dia apabila melihat angkatan Aceh yang datang ke negeri Kedah pada masa itu dan menyerang negeri Kedah lah. Di dalam Atarikh Silsilah negeri Kedah ada menyebut peristiwa ni lah, tapi dia tak sebut Perancis lah, dia cuma sebut peristiwa serangan Aceh ke atas Kedah pada tahun 1620. Yang mengisahkan bagaimana Sultan Sulaiman Shah itu dibawa ke Aceh. Lepas tu cerita tu habis. Atarikh Silsilah ni selalu saya tekankan bahawa Atarikh Silsilah ni banyak menyembunyikan kisah-kisah sedih lah. Dia istana sentrik dan telah diromantis. Maknanya cerita yang sedap-sedap lah yang ada dalam Atarikh Silsilah. Jadi bila kita nak guna Atarikh Silsilah itu, kita kena faham dia punya latar belakang, siapa penulis dan sebagainya. Dulu lecturer saya selalu nasihat macam ni lah, hang nak menulis, hang nak buat kajian semua, hang kena tahu dia punya mazhab dia, baru hang boleh menilai sejauh mana sesebuah karya itu ditulis. Okey, so dalam catatan Bellew ni dia kata apabila dia sampai ke Kedah pada masa itu, serangan sudah pun berlaku. Dengar duk angkatan Aceh dia dah sampai di Perak, dan dia pun tak sangka lah, kata dia pun dia pun akan menjadi saksi kepada peristiwa ni lah. Dan dia kata apabila dia sampai di Kota Seputih, yang pada masa tu adalah pusat pemerintahan Kedah. Jadi dia kata Sultan ni dah ketak dah menggigil, kata Bellew ni lah, dah ketak. Dan dia kata Sultan Kedah kata, saya sanggup bagi semua lada-lada hitam yang ada ni dengan menukarkan 3 biji ayam daripada Perancis Admiral tu lah, daripada Bellew lah. Tapi Bellew kata dia tak berani nak bagi pasal dia adalah seorang pedagang yang datang ke sini dan hanya untuk berdagang, dia tak mau terlibat lah, maksud dia. Jadi Bellew ni akhirnya dia pergi ke Langkawi, dan dia kata di Pulau Langkawi tu, semua pulau yang ada di Langkawi tu tanam lada. Sebab tu nama dia Pulau Lada. Dia ada sebut pasal Langkawi ni. Dan saya nak sentuh sikit, sejarah Langkawi ni banyak, sangat-sangat banyak saya jumpa, tapi saya tak ada nak tulis, saya tak ada nak compile, nak apa, tak ada, kita seorang. Okey, dan Langkawi ni memang sejak zaman berzaman ni terkenal dengan lada lah, lada hitam sebab tu ada Pulau Lada, sebab tu but tu nama lada. Dia bukan saja dia nak pibuh nama lada tu, tapi dia ada sejarah, cuma sejarah itu tidak dikembangkan.
Okey, dan dia kata antara punca serangan kalau salah Wan Hardi, antara punca yang menyebabkan Aceh menyerang Kedah adalah kerana Kedah merupakan pesaing kepada monopoli Aceh dalam perdagangan lada dan rempah hatuih. Yang ni kena faham betul. Ini kalau kita pakai teori ekonomi yang menggerakkan sejarah ataupun teori Marx, itulah pandangan, sudut pandang yang kita akan bawa. Tapi kalau kita tengok daripada sudut pandang lain, mungkin daripada sudut faktor agama, kita pakai teori Agustin, apa benda tu? Agustin juga tu, Saint Agustin. Ataupun kita pakai teori Ibn Khaldun, macam mana peradaban itu berubah. Itu dia banyak sudut pandang lah. So, serangan Aceh ni juga turut melibatkan Pahang dan Perak. Jadi tujuan utama Aceh pada ketika itu adalah untuk menghapuskan semua pesaing-pesaing dalam perniagaan lada hitam lah. Dan saya baru tengah baca satu paper yang ditulis oleh seorang Cina lah, Yi Tuan Wong nama dia. Yi Tuan Wong ni dengan Li Kam Heng ni seorang Cina yang banyak menulis tentang Aceh, Sumatera dan sebagainya lah. So dalam tulisan report tu mereka ada menyentuh juga tentang Kedah lah. Ini saya cerita benda-benda macam ni pasal Cina dah buat semua benda. Kalau hampa nak tahu, Cina ni dia dah kaji habis dah alam Melayu ni. Cina dah korek habis pasal kita, sebab itu depa boleh makan kita. Tapi kita ni duk ngangor tak tahu lah. Kita masih tercari-cari arah. Kita masih mencari arah, mencari apa benda yang kita nak buat. Kita tidak berfikiran jauh. Kita duduk selesa dengan keadaan kita lah. Kita lebih gemar macam tu. Okay, so dalam catatan tu, selain daripada dia cerita tu, dia kata selepas serangan Aceh, dia kata antara rampasan yang dibawa ialah kain yang berjumlah 500,000 pada masa tu. 500,000 harga kain biasa, kain ni yang banyaknya diambil daripada India lah, sebab Kedah sangat rapat dengan India. Malah Shah Bandar Kedah kebanyakannya adalah India. Dan hampa boleh baca dalam buku ni, Malay Kinship Kedah, dia ada sebut lah tentang secara tak langsung lah dia sebut tentang Shah Bandar India tu sendiri. Malah pernah lah dilantik seorang bendahara daripada keturunan Tamil yang duduk dalam Istana Kedah. Saya kena cerita benda-benda macam ni kan. Hampa suka tak suka tu ikut suka hampa lah. Tapi sejarah itulah yang berlaku. Sebab bagi saya sejarah itu adalah pengajaran. Tapi bila kita tidak dibagi tahu tentang susah payah, kita tidak dibagi tahu tentang apa yang berlaku dalam politik pada masa itu, jadi kita tak belajar, kita tidak mengambil pelajaran, dan kita tidak mengambil pengajaran daripada peristiwa yang berlaku dalam sejarah itu sendiri, yang menyebabkan kita terumbang-ambing dalam sejarah. Okey, jadi orang yang mula-mula selain daripada Datuk James F. Agustin ni, dia ni India, orang Kedah. Winstead lah adalah orang pertama yang mula-mula menyebut tentang Bellew ni, yang menyebut tentang Perancis tu tadilah. And then selepas serangan tu berlaku habis, Sultan Sulaiman dibawa ke Aceh dan cerita tu tergantung. Ni saya duduk tengah baca je, saya duduk cari sumber-sumber Aceh. Tapi malam ni saya nak minta lah sedikit bantuan. Saya dah jumpa manuskrip Bellew tu, saya dah jumpa. Cuma dia duduk dalam bahasa Perancis. Ini masalah saya lah, masalah yang saya sedang hadapi. Dan saya dah telefon kepada Prof Makti, yang orang semua kenal. Kepada Prof Makti, saya tanya dia, Prof ada fakulti bahasa Perancis? Dia kata memang ada seorang pensyarah yang mengajar bahasa Perancis. Saya nak minta dia terjemah catatan Bellew ni 1623. Saya nak minta dia buat terjemahan sekurang-kurangnya ke dalam bahasa Inggeris lah untuk permulaan. Tapi takkanlah tak ada bayaran apa-apa.
Jadi saya menyerulah, saya nak minta tolong semualah. Saya nak terjemahkan ni. Saya dah cuba tanya beberapa agensi kerajaan, tapi malangnya tak ada bantuan lah. Saya pun tak tahu lah apa mereka nampak dengan benda-benda lagu ni. Tapi saya nak minta tolong lah. Lecturer saya sebenarnya tak bagi kan. Dia kata tak payahlah susahkan masyarakat kan. Tapi saya rasa inilah masanya saya nak minta tolong lah kepada semua kawan-kawan yang menonton. Saya pun tak tahu dia punya harga berapa. Cuma dia kata dalam 15 dit. 15 dit satu patah perkataan lah. So saya bajet lebih kurang 12-15 ribu untuk bayar dia buat terjemahan saja. Memang benda ni mahal. Sebab dia kira patah perkataan. Kalau 100 ribu kali sekupang dah 10 ribu. Tapi itulah yang berlaku. Dan bagi saya benda ni sangat penting lah. Tapi untuk satu sudut yang lain pula, ni tutup ayak Ahmad. Okay, sat. Okay, saya pun ada jumpa. Memang mahal. Sebab dia bahasa Perancis, dia nak alih. Saya tak tahulah kok hampa ada adik-beradik yang boleh bahasa Perancis, yang boleh tolong saya, yang suka rela nak tolong. Tapi kita bagi jugalah setakat yang saya mampu. Mungkinlah saya minta tolong juga kawan-kawan untuk kita buat kutipan sikit, supaya benda ni boleh diterjemah dan dimanfaatkan. Sebab benda ni dah lama tau. Apa yang disebut oleh value ni sebenarnya tahun 1621. Kemudian dijumpai oleh, bukanlah dijumpai lebih kurang lah dijumpai oleh Winston pada tahun 1936 dalam The Note History of Kedah. Dan sampai hari ni lah 2020, dah dekat 100 tahun, bahan tu masih lagi duduk dalam bahasa Perancis. Dan orang yang bila kita nak kaji bahasa Kedah, kita terpaksa ambil sedikit saja catatan. Macam contohnya dalam buku Baygon Kedah ni, kita hanya ambil sikit dan kita tak tahu apa keseluruhan cerita yang berlaku. Saya terpaksa ambil daripada kajian-kajian lain, kutip sikit ni orang Aceh sikit, kutip daripada Jepun sikit. Sebab Jepun pun ada kaji bahasa Kedah sebenarnya. Lepas tu saya kutip sikit daripada Siam, saya kutip sikit daripada orang putih. Jadi combination, saya combine, dapatlah cerita tebuk-tebuk. Saya tak dapat cerita penuh. Jadi saya fikir macam mana saya nak boleh, bukan takat saya lah, tapi ke semua kita lah, macam mana kita boleh untuk dapatkan satu bacaan tentang apakah yang berlaku kepada negeri Kedah pada tahun 1620 tu. Cerita Sultan Sulaiman kedua, tentang cerita Aceh, macam mana serangan Aceh itu berlaku ke atas Kedah. Tapi untuk pengetahuan apa juga, serangan ke atas Kedah itu turut melibatkan hampir semua negeri Melayu yang berada di Selat Melaka, termasuk Johor, Kedah, Selangor dan sebagainya lah. Muka surat lebih kurang 200 lebih muka surat. Dia manuskrip lama, manuskrip yang sudah di digital. Saya dah tengok lebih kurang, puas agaklah, jenuh saya cari belek-belek belek-belek cari Kedah, cerita pasal Kedah tu memang ada lah. Kalau terjemahan tak rasmi boleh gagah tolong. Terjemahan tak rasmi tu macam mana? Boleh nak pakai Google, tapi nak kena take balik. Masalah dia manuskrip, depa tak digital by words, depa digital terus direct ke muka surat tu. So saya tak boleh nak copy, tak boleh nak apa. Jadi saya kena take balik satu-satu dalam bahasa Perancis. Mampus kan, bukan bahasa kita kan. Saya nak dapat satu perenggan pun kat sejam, duk take baca jenuh. So saya tak tahulah mungkinlah hampa ada kawan-kawan so saya memohonlah bantuan kepada anda semua yang nak menyumbang untuk terjemahkan karya ni. Benda ni sangat penting kalau hampa nak tahu apa lanjutan cerita pasal Sultan Muhyiddin pula. Sebab 1619 ni Sultan Sulaiman, Sultan Rejaluddin, Sultan Rejaluddin.
Sultan Rijaluddin ni marhum Kota Naga. Anak dia pula Sultan Muhyiddin marhum Kota Sena. Makamnya ada di Tunjang. Hampa boleh buka Facebook, hampa tik Sultan Muhyiddin. Hampa tik Sultan Muhyiddin, hampa akan jumpa Muhammad Mursyid. Saya mengaji kat Perancis 4 tahun setengah dulu. Clear. Boleh bahasa Perancis, boleh baca. Kalau boleh baca, clear. Boleh baca, minta tolong terjemah kan. Kita buat pergi jadi terus. Saya pun dah sembang dah dengan Prof Makti. Kalau ni kita buat secara rasmi ya. Benda ni jangan fikir kata saya nak buat seorang tak boleh. Saya tak boleh buat seorang. Saya tak boleh buat apa-apa berseorangan sebab saya ada kekangan saya sendiri. Kerja bahagian saya adalah mengkaji, mencari bahan. Untuk terjemah bahan kena oleh. Untuk viralkan benda-benda tu hampa kita semua. Yalah ni kerja kita nak angkat balik sejarah negara kita. Tak kisahlah benda tu sakit hati ke, nak marah ke apa ke semua. Kita kena terima lah bahawa itu sejarah kita. Tapi kalau kita menyembunyikan sejarah, sampai bila anak cucu kita tak tahu apa. Bolehlah tolong ni terjemah. Betul. Mursyid Muhammad Mursyid. Kalau betul boleh baca, clear lah. Alhamdulillah. Rezeki Allah Ta'ala bagi mai kat saya malam ni. Lama puas dah saya nak cakap lagu ni. Saya tak berani naknya. Saya takut lagi orang kata saya fikir macam-macam lah. Saya fikir macam-macam. Lagi orang kata saya nak popular ke duit lah apalah. Semua saya takut kok. So bila boleh lagu ni clear. Saya lagi Cik Mursyid minta mesej PM saya, nanti saya call. Kita buat bagi jadi. Alhamdulillah. Okay. So saya sambung sikit lagi. So dalam karya beliau ni juga dia ada sebut lah macam mana perjalanan dia jumpa dengan Sultan Kedah. Dia berhenti di tepi laut and then dia naik ke sungai apa semua. So jarak dia ada tengok satu tempat dia panggil Gunung Gajah. Gunung Gajah ni adalah Gunung Riang. Dulu-dulu sampai zaman orang putih, British, sekitar tahun 1800 Gunung Riang dikenali sebagai Gunung Gajah. Tu nama asal dia. Dan daripada Kota Sena ataupun daripada Tunjang tu hampa boleh dia ada sungai lama. So adalah dalam buku beliau ni dia cerita macam mana gambaran Kedah tahun 1621 tu. Sebab tu saya rasa benda ni sangat penting lah. Boleh juga kalau bahasa lama sangat kena minta tolong. Tak apa. Kita buat tak boleh lah. Kita buat bagi boleh lah. Pakat-pakat lah. Saya bukanlah buat bagi boleh lagu mana yang nak terjemah cik ni apa tadi ni. Cik Mursyid. Safish Artek. Okey. Baju apa? Siapa ni? Hang duk komen apa? Baju apa tu? Okey, habis tang Perancis tu, nanti kita berhubung Cik Mursyid dengan Safish Artek. Dia ni rajin kat komen ni. Ramai sebenarnya yang duduk menonton malam ni kebanyakannya rajin komen dekat saya punya wall. Alhamdulillah, terima kasih banyak kerana semangat untuk membangunkan semula sejarah negara Kedah. Okey, so lagi satu, apabila saya revise balik ataupun mencari lagi tentang bahan-bahan Perancis ni, saya terjumpa satu catatan, satu surat. Tapi surat ni dah terjemah lah ke dalam bahasa Inggeris. Saya cari balik. Saya lupa nama dia tu. 1825 Perancis. Okey. So saya jumpa satu surat Ni pun jumpa tak sangka. Okey. Cerita Perang Kedah Siam. So selepas Perang Kedah Siam tu dan ni sebab saya tulis buku Kota Kula Kedah, saya mengkaji daripada sudut evolusi, apakah yang berlaku, apa semualah, perubahan-perubahan struktur semua dah siap, rekod dah ada semua. Cuma saya sangkut dekat Perancis dan saya sangkut dekat Belanda tadi. Nanti hak Belanda tu saya cerita pula nanti, satu video nanti kita cerita fokus pasal Belanda. Kalau ada kawan-kawan Belanda nanti minta tolong tag dia ke apa ke, kod dia boleh tolong saya. Cik Mursyid nanti kita berhubung. Okey.
So surat yang Perancis ni, evolusi saya cerita pasal Kuala Kedah. Okey, sebelum saya terlupa, tahun depan kita akan menyambut peristiwa Perang Kedah Siam yang ke-200 tahun. Untuk makluman kawan-kawan semua, tahun depan adalah 200 tahun peristiwa Perang Kedah Siam. Sebab tu tahun ni saya all out. Saya memang saya sungguh-sungguh buat, walaupun saya sedih, kecewa, peras apa semua macam-macam lah. Tapi saya kenang balik bahawa ini adalah satu-satunya peluang saya untuk menyambut cerita ataupun mengangkat kembali pahlawan Perang Kedah Siam. Jadi saya buat jugalah dengan sedaya upaya saya, dengan apa kederat yang saya ada lah. Untuk makluman hampa, tahun depan adalah 200 tahun peristiwa Perang Kedah Siam. Jadi memang sekarang ni saya kelui habis semua orang, termasuklah kawan-kawan yang menonton pada malam ni. Saya nak minta tolong lah, supaya kita cari satu cara macam mana kita nak sambut benda ni dengan cara yang terbaik. Okey. Sebab tu saya tulis buku pasal Kuala Kedah ni lah. Jadi ni pada 17 April 1828, seorang padri daripada Perancis, iaitu Mr. Bruguier, saya tak erti pakai tam lah sebut kan, sampai ke kota Kuala Kedah. Dan masa ni 1828, Kedah duduk bawah Ligo. Jadi Ligo, dan dia masuk ke, dan kemudiannya pergi ke Bangkok. Okey, kedatangan Mr. Bruguier ni telah disambut oleh Raja Kedah tadi ni, yang telah menjadikan kota Kuala Kedah sebagai pusat pentadbirannya. So kota Kuala Kedah, untuk makluman semua, pernah disebut oleh Datuk Wan Samsudin, mantan pengerusi Persatuan Sejarah Malaysia Kedah. Kuala Kedah pernah menjadi ibu negeri Kedah. Pernah menjadi ibu negeri Kedah daripada tahun 1803 sampai 1842. 42 sekitar macam itulah. Tapi masih ada lagi, kena banyak, saya kena tengok lagi lah. Sebab nak angkat benda ni kan senang, dengan masalah politik di Kedah lah ni, dengan kerajaannya, masalah macam-macam lah. Tak apalah, kita buat dekat kita boleh. Okey, so dia kata nak apa? Sini sana. Okey, so dia kata, this governor did indeed send me one of his chief officials to present his compliments and request me to go to the fort, which is no more than a walled enclosure, and which are placed a few cannons to defend the entrance to the port. Its construction has neither symmetry nor regularity. The governor residence is built in one of the corners. I was introduced into a kind of corridor, which I think served an audience hall, and where I only saw, by way of furnishing, a few rush mats spread on the floor. Two placed separately were cleaner than the others. Okey, so dia cerita macam mana gambaran kota Kuala Kedah tahun 1828. Sebenarnya saya ada lagi, atas-atas lagi. 1825 ada orang main, 1826, 1827, 1828. So yang menarik ni ialah berkenaan dengan Perancis. Saya pun terkejut sebab saya jumpa catatan Perancis ni, saya pun tak sangka pula 1828 tu ada Perancis. Okey, so dia cerita bentuk kota Kuala Kedah tu, dan kalau hangpa nak tahu, kota Kuala Kedah yang kita tengok hari ni sudah diubah. Sebab tu bila ada orang sebut kita nak fight untuk UNESCO apa semua, tak boleh. Saya dah buat research. Memang kita tak boleh nak minta dia sebagai tapak warisan, disebabkan saya tak tahulah, pentadbiran dulu bongok, dia pergi ubah habis. Dia buat semula lah, dibina semula. Sebenarnya kota Kuala Kedah yang ada hari ni adalah kota yang dibina semula dengan menggunakan bahan-bahan yang ada, bahan-bahan yang ada lah. Dan masih ada lagi sisa-sisa tembok, batu dan sebagainya. Kalau hampa pergi ke kota Kuala Kedah time air surut, hampa akan nampak batu-batu asai duduk dalam sungai. Elok Melaka. Tadi Sultan Kedah dalam pelarian. Ya. Mazri Hisham langsung. Ya. Tadi dia dalam pelarian. Okey, jadi benda ni lah yang saya sedang tulis, dan saya sedang
saya orang kata apa, sedang berusaha lah untuk memaparkan tentang macam mana perubahan evolusi. Cuma bila disebut tentang Perancis, ada saya baca satu komen, kenapa ada Perancis, ada Saiful Iskandar ke apa komen. Okey, untuk pengetahuan, saya baca, saya sekarang ni saya sedang siapkan satu paper jurnal berkenaan dengan politik antarabangsa. Politik antarabangsa yang menyebabkan Kedah tu diserang lah. So banyak faktor lah, antaranya peranan Perancis, British dan sebagainya lah. So Perancis dengan British ni dia berperang di Indochina, dan masing-masing pada mulanya bersetuju untuk menjadikan Siam sebagai satu zon bebas lah. Dia ada cerita yang panjang lah. Saya pun tengah duk tulis lagi, dan saya tengah duk baca paper daripada Kok Kwa, Dr. Kok Kwa, dan saya cuba nak tengok lah apa benda yang gap yang ada. Sebab dia daripada sudut pandang dia sebagai seorang Siam, saya cuba nak tengok apa yang kita boleh lah bawa, saya boleh bawa untuk ni lah. Cuma Perancis dia fokus kepada Indochina, dan Perancis pernah berperang dengan Siam dengan merebut kawasan Luang Prabang, iaitu di Kemboja, dan akhirnya mereka berjaya lah, dan mereka juga telah menduduki Laos, Vietnam dan sebagainya. Okey, daripada satu sudut lain, pernah berlaku pakatan di antara Burma, Kedah dan Vietnam. Ni bila saya revise balik, saya baca balik, memang ada benda tu disebut dalam buku Nicholas Stalin. Dalam satu buku ni saya tak ingat baca apa ni. Nanti saya tengok balik, memang ada disebut tentang pakatan 3 negara ni lah untuk menyerang Siam. So British kata kepada Perancis, aku ambil serang Burma, Perancis akan ambil Vietnam. Kita jatuhkan kiri kanan lah, dan kita pilih Siam sebagai zon penampan lah. Kita tidak akan menyerang bertembung ataupun berebut Siam secara keseluruhan, ataupun menakluki Siam lah. Sebab pada masa tu dia kena tengok polisi dan dasar dan banyak lagi lah. Ni saya tengah duk sembang, duk belajar dengan satu kawan lah, nama dia Syazwan Mokhtar. Dia sebenarnya dia kaji tentang polisi dan dasar negeri-negeri Melayu Persekutu. Tapi bila dia cerita tentang perubahan-perubahan dasar pentadbiran dan polisi yang berlaku kepada England, yang memberi kesan kepada seluruh Asia Tenggara, benda tu yang sangat menarik, yang menyebabkan saya cuba untuk kaji tengoklah daripada sudut politik tradisional. Itu satu cerita lah. Okey, rasanya tembok asal sebelah dalam, tembok baru sebelah luar. Okey, dia tak ada rasa. Dia tak boleh rasa. Kajian sejarah ni tak boleh rasa. Tembok yang ada, dia dah lost. Tembok yang asal ataupun daripada struktur, daripada semua apa yang saya dapat penceritaan daripada pelbagai sumber ni. So sekitar tahun 70-an, kalau hampa pergi ke Museum Kuala Kedah, dia pada kongsikan gambar-gambar lama. Tembok yang sebelah laut tu memang dia rebak, dan boleh kata keseluruhan tembok yang ada di sepanjang tu rebak, jatuh. Dia runtuh. Dan pintu kaca puri tu yang putih tu, yang tu pun dia rebah tahun 74 akibat ditiup angin lah. Ada satu gambar, mungkin apa boleh take lah, Kota Kuala Kedah, ada pintu tu dia tahan dengan kayu. Tu last lah, yang terakhir lah sebelum dia jatuh menyembah bumi. Dan orang tahu lah, daripada struktur seni dia memang hilang lah, sebab yang ada ni dia buat balik. So completely total loss lah. Kota Kuala Kedah ni completely ataupun secara keseluruhannya dah memang total loss lah. So apa yang ada just sebagai satu monumen peringatan yang sekurang-kurangnya kita boleh tengok lah. English Gate ataupun pintu kotak tu, kalau daripada lakaran yang ada ni dan daripada penceritaan daripada beberapa sumber ni juga, dia tak sebut pasal pintu yang kedua, pintu yang English Gate tu dia tak sebut. Tapi daripada lakaran Siam sekitar 1820, saya tak pastilah, tapi sebab dia ada sebut pasal Teguh Kudin dalam lakaran tu. Jadi lakaran tu
pintu yang English Gate tu, nanti apa boleh Google English Gate tu, dia pintu dia ada bumbung. Pintu yang dalam lakaran Siam tu lah. So berbeza lah dengan pintu yang kita tengok masa sekarang ni lah. Okey. Okey ni saya terjemah bodoh lah orang kata. Okey. Dia kata daripada yang tadi ni Mr. Bru Roy. Dia kata Gubernur ini memang menghantar saya, salah seorang ketua pegawai, untuk menyampaikan pujian dan meminta saya pergi ke Kubu, Kota Kuala Kedah tu lah, yang tidak lebih dari sebuah tembok berdinding yang ditempatkan beberapa meriam untuk mempertahankan pintu masuk ke pelabuhan. Pembinaannya tidak mempunyai simetri dan keteraturan. Kediaman Gubernur dibina di salah satu sudut. Saya diperkenalkan dan naik ke koridor lah. Yang menurut saya berfungsi sebagai Dewan Penonton. Ini maknanya istana. Istana. Di mana saya melihat perabot beberapa tikar yang berselerak di atas lantai. Dan diletakkan bersingan lah. Satu lagi bersih dan satu lagi tidak. So ini gambaran daripada Mr. apa tadi? Bruwe. Okay. So daripada dua bahan yang saya jumpa ni, daripada Perancis, so saya sangat percaya bahawa banyak lagi bahan-bahan kita yang berada di sana, di Perancis lah. Dan dia mungkin dalam bentuk surat lah. Dan mungkin juga boleh tengok daripada segi hubungan Perancis dan British di alam Melayu. Sebab macam British kita ada SOAS, tapi di Perancis kita ada ekstrim bulletin ekstrim, mungkin nak sebut saya tak tahu lah bahasa Perancis ni, tapi memang adalah satu institusi ni yang memang mengkaji tentang alam Melayu di Perancis. Bulletin apa saya tak tahulah, tak tahu nak sebut. Okey. So kepada kawan-kawan semua, terutamanya cik apa tadi ni, cik mana hilang lah. Oh, dia dah live. Mana dah? Apa nama orang tadi yang boleh saya? Cik Mursyid. Okey, kepada Cik Mursyid sekali kita akan berhubung. Alhamdulillah malam ni mudahlah kerja kita. Sebab dah ada Cik Mursyid ni, sukarela lah nak tolong. InsyaAllah lah dalam masa tahun depan kita akan dapat baca lah apa ni catatan daripada Perancis ni tadi. Dan saya pun ada berhubung dengan satu, saya tak tahu siapa ni, École Française d'Arts of you. Betul. Ini depa ni, kerja depa ni memang mengkaji tentang alam Melayu. Banyak gila bahan mereka lah berkenaan dengan alam Melayu lah. Dan saya pun tak erti nak bahasa Perancis ni. So kalau hampa boleh bahasa asing, main-main pekat-pekat tolong saya. Kita pekat tolong orang sikit. Kita pekat tolong bangsa kita, kita pekat tolong generasi kita, kita pekat tolong masa depan anak kita. No? Okay, so apa tadi nak sebut, lupa habis dah. Okay, so habis aku ada soalan apa boleh tanya. Sambil-sambil saya duduk beletak ni. Okey, lagi satu, saya nak umum sekarang ni 5 hari bulan 11 2020 jam 2.30 petang akan diadakan mesyuarat agung Persatuan Sejarah Malaysia Negeri Kedah. InsyaAllah saya akan balik, dan kepada kawan-kawan yang nak menjadi ahli persatuan boleh PM saya, nanti saya bagi link lah untuk daftar sebagai ahli. Dan kalau ada kelapangan, terutamanya yang duduk di sekitar Al-Ustaz, saya harap boleh pakat-pakat turun lah. Kita bagi ramai kita bagi gempak sikit kan, bagi gempak sikit lah. Sebab untuk pengetahuan kawan-kawan semua, Persatuan Sejarah Kedah merupakan persatuan yang paling aktif di Malaysia lah, Persatuan Sejarah Kedah. Cuma dia kena persetujuan semula dan perlu ada anchor yang baru lah. Dan dalam banyak-banyak Persatuan Sejarah Kedah ni lah paling banyak menerbitkan buku lah. So cuma mereka ketandusan orang muda dan ketandusan kemahiran-kemahiran yang lain lah, yang apa ni, contohnya macam bahasa tadi gitulah.
Jadi saya serulah kepada kawan-kawan yang nak menyertai, nanti PM saya, nanti saya akan bagi link lah. Dan kalau kelapangan minta boleh turun lah kot, saya duduk Pahang pun boleh balik kan, hampa ada dekat tak boleh mai. Kami tu pakai cuti lebih kan, pakai turun lah. Okay, so InsyaAllah ini adalah permulaan kepada perkembangan sejarah Luar Kedah. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi yang kepada semua yang menonton. Ni saya cerita sikit saja sebahagian yang, sebab ni setakat ni saja saya jumpa. Dan saya pun tak boleh lah nak kongsi semua kan. Saya buat research kan, tak lagi orang cilok pula kan. Okay, dan insyaAllah nanti saya akan berkongsi tentang satu lagi sumber yang sangat-sangat penting kepada perkembangan sejarah Kedah, iaitu pada sumber Belanda, iaitu Dutch Register. Dutch Register ni ada 30 volume. Saya dah dapat semua volume-volume yang ada tu dalam bentuk PDF dan dalam papasan. Tu belakang saya ni, yang nampak ada buku yang kapal tu. Yang tu buku Commander Martileff. Commander Martileff ni adalah orang Belanda yang banyak pergi ke negeri Melayu lah. Tak apalah, itu cerita lain lah. Cerita pasal Belanda tu nanti kemudian. Okay, so Presiden Persatuan sekarang ni Dr. Ibrahim Langkawi. Boleh cari Facebook dah. Tu kita punya presiden sekarang lah. Okay, so terima kasih kerana menonton. Tengok dalam slide 2 ni saya nak jual saya punya adalah buku-buku rare saya. Saya nak bawa model tambang. Nak bawa model tambang balik Kedah. Cari duit sikit. So adalah buku-buku rare, macam contohnya Hikayat Hang Tuah tahun 65 tu, insyaAllah saya akan jual. Okay, so terima kasih kepada yang menonton. Jangan putus asa. Terima kasih kerana selalu menasihati saya, terus memberikan kata-kata semangat kepada saya. InsyaAllah kita yang buat yang terbaik untuk anak bangsa kita. Lillahi ta'ala lah kita buat. Semoga apa yang kita perjuangkan selama ni diberkati dan diperkenankanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menyambut Maulid Rasul. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga satu hari nanti bangunlah semula bangsa Melayu dan bangkitlah orang kata apa, pahlawan dari timur. Pernah Tok Guru saya pesan di mana tempatnya jatuh, di situlah tempatnya mula. Jadi di Kedah ni tempat jatuhnya adalah Kuala Kedah, dan insyaAllah kita akan bermula di Kuala Kedah balik. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Cik apa tadi ni minta PM saya Okey.